Assalamualaikum. Baik, hari ni kita sambung lagi kerja khusus kita. Okey, tak perlulah saya intro panjang-panjang, kita terus mula je lah. Baik, hari tu kita berhenti sampai sini kan. Okey, hari tu pun awak tengok saya belum buat. Ni pun awak buat, saya pun buat ni Okey, kita berhenti sampai sini. Okey, sekarang kita sambung lah ni. Ni sebenarnya kita dah buat dah tahu, sebab ramai lagi yang belum buat. Saya ulang balik. Ni ada kawan-kawan awak yang dah buat dah ni. Jadi janganlah tangguh-tangguh lagi, teruslah buat Saya dah tak tahulah macam mana nak bantu awak lagi. Okey, 10.8. Keperluan bahan, kos peralatan, kos overhead dan kos-kos lain. Okey, mula-mula kita tengok dulu keperluan bahan. Okey, dulu saya dah pernah terangkan yang ni, yang bahagian kurier saya dah terangkan yang kurier semua tak ada masalah lah. Ni yang tinggal yang lambat-lambat ni awak semua buat cleaning services, jangan buat kurier lagi Okey, 10.8.1 keperluan bahan. Buatlah kepala dia sikit ni. Macam saya buat ni kan, keperluan bahan untuk operasi perniagaan Andy Cleaning Services disenaraikan bagi mengelakkan pembaziran. Saya besarkan sikit lagi Peruntukan perbelanjaan dijangka bertambah sebanyak 5% setahun disebabkan oleh faktor penambahan saiz pasaran atau kenaikan harga bahan. 5% ni jangan ubah Yang lain awak boleh ubah sikit-sikit, tapi 5% ni jangan ubah, yang ni kekal ni. Okey, untuk perkhidmatan cleaning, pembersihan rumah, premis. Ini bahan-bahan yang saya boleh fikirkan ada pencuci pakaian, pencuci lantai, pewangi pakaian, minyak petrol, racun. Jadi awak boleh ambil idea saya ni bahan-bahan ni, unit, bulan, harga, anggaran sebulan, anggaran tahun pertama ni awak ubah jangan sama pula. Itu kalau sama dah jadi meniru kan. Ni sebagai panduan saja Okey, macam mana kiranya? Tahu kan? Okey, kalau sebulan kita perlukan 1, harga seunitnya 100, jadi 100 darab dengan 1. Jadi dapatlah 100. Ni kan? Okey, ni pun samalah RM35 sebab kita gunakan 2 unit sebulan. Ini harga seunit. Jadi ni darab dengan 2, dapatlah RM70. Ni pun sama 20 darab 2. Ni darab dengan 50. Macam itulah cara kiranya. Okey, lepas tu untuk anggaran tahun pertama ni pula, sebulan darabkan dengan 12. Setahun ada 12, jadi 12 bulan. Dapatlah setahun RM1,200. Ini pun sama darab dengan 12, sama dengan 840. Akhir sekali kita jumlahkan semua ni. Macam saya pernah tunjuk dulu, cara yang paling senang, awak copy semua ni. Lepas tu awak paste lah ke copy semua ni, lepas tu awak paste lah ke Excel dan AutoSum. Senang. Macam tu kan. Cepat dan tak salah. Okey, sekarang kita tengok pula 10.8.2. Kos operasi. Tengok 10.8.2.1 kos mesin dan peralatan. Jadi kos operasi ni dia ada kos mesin, ada lagi kos-kos lain lah. Sekarang kita tengok dulu kos mesinnya. Ni mesin dan peralatan yang diguna pakai oleh Andy Cleaning Services semasa memberikan perkhidmatan pembersihan di rumah pelanggan. Ni barang-barang yang saya boleh fikirkan. Awak boleh nak tambah boleh nak tambah, tapi jangan kurang. Kalau dah tak ada idea, boleh ambil jenis perkhidmatan ni, awak tukar harga, jumlah harga ni awak tukar. Ini sebagai panduan, tapi jangan kurang lah. Ini saya dah buat yang paling minimum dah ni. Kalau ada idea nak tambah lagi bagus. Okey, contohnya macam mesin penyembur air, guna 1, mesin rumput 1, pam racun 1, mesin penyembur angin pun guna 1. Untuk kurier saya dah pernah bincang sebelum ni. Antaranya kita guna komputer, QR code lah, apalah semua tu kan. Okey. Lepas tu harga seunit. Agak-agaklah harga seunit berapa. Lepas tu darabkan. Katakanlah kalau awak guna 2 unit, jadi harga ni 400 darab 2. Ni sebab saya guna 1 semua, senang. Ambil, saya dah tulis-tulis ni, saya copy sini, paste kat sini. Sama kan? Okey, selesai kos mesin dan peralatan. Okey. Ingat balik saya ajar itu kan, kalau awak rasa saya cakap laju sangat, awak boleh setting YouTube awak tu supaya jadi slow. Okey. Ini kenderaan. Okey, kenderaan ni dengar betul-betul Yang atas-atas tu senang. Kenderaan ni takut awak tersilap. Okey, kenderaan diperolehi secara sewa beli dengan faedah
sebanyak 3% setahun dan 10% bayaran pendahuluan daripada sekuit sendirian berhad. Okey, ambil yang ni. Sama sama. Kecuali awak ubah ni lah. Ni awak ubah. Sebab apa sama? Sebab ada dalam soalan. Ada dalam soalan ni. Jadi kita ikut. Dalam soalan ada. Yang ni ubahlah. Sebab ni nama pembekal saya. Awak lain lah. Okey, ni contoh contoh. Tak semestinya sama. Saya nak ada 2 kenderaan. Ada motosikal, ada van. Kuantiti motosikal 1, van 1. Ni contoh sebab saya buat cleaning services. Kalau yang buat courier dia akan buat lebih ni. Motosikal mungkin dia 2, van 1, ataupun van dia 2, motosikal dia 1. Yang buat cleaning services pun kalau pekerja awak ramai mungkin awak nak buat motosikal 2, kan? Itu terpulang yang ni terpulang. Tapi yang ni minimum. Awak boleh ambil contoh ni, ubah harga dengan jumlah harga. Yang ni tak samalah. Ambil motosikal dengan van je. Cukuplah. Kita baru nak mula kan. Tak payah nak letak kereta ke, lori ke. Tak perlu. Cukuplah motosikal dan van. Kita ambil satu yang cepat bergerak, motosikal, dan satu lagi yang boleh angkat banyak barang, van. Cukup. Okey, jadi macam ni awak tengok Okey. Daripada jumlah ni, jumlah kos kenderaan ni yang saya beli 55,000 yang nak beli ni, depositnya ialah 10%. Ni ada deposit ni. Bayaran pendahuluan sebanyak 10% ni. Jadi 55,000 ni jumlah kedua-dua kenderaan. Ni semua second hand lah ni kan. Okey, nak beli depositnya berapa? Jadi kena kira lah ni. Awak kira 55,000 darab dengan 10%. Nanti dapat 5,500. Jadi berapa hutang kita yang perlu kita bayar? Inilah 55,000 tolak dengan 5,500, kita akan dapat 49,500. Ni ditolakkan. Dapatlah sini. Okey, ini yang kita nak pinjam. Melalui kaedah sewa beli dengan kadar faedah sebanyak 3% setahun. 3% ialah setahun, dan kita tempoh bayar balik tu kita ambil selama 7 tahun. Yang ni jangan ubah. Yang ni jangan ubah. Walaupun dia boleh buat dalam soalan 3 hingga 5%, dan ini ialah 5 hingga 7 tahun. Awak ambil je, ikut je yang ni. Sebab kalau 7 tahun ni bayaran dia lebih, bayaran bulanan dia lebih rendah. Cuma kadar faedah dia akan lebih tinggi lah. Okey, bila awak dah kira ni, ambil yang jumlah perlu bayar ni, 49,000 ni, darab dengan 3%, darab dengan 7, akan dapat ni lah. Akan dapat 10,395. Kan? Okey, jadi ini yang kita nak pinjam. Sewa beli. Ini jumlah faedah. Jadi tambahkan dua-dua ni, barulah kita dapat jumlah hutang kita semua sekali. Jumlah bayaran sewa beli kita ialah RM59,895. Itu ialah jumlah semua. Sekarang nak kira bayaran bulanan dia pula. Okey, nak kira bayaran bulanan. Jadi awak tengok sini, 59,895 ni. Dalam masa 7 tahun ni, 7 darab dengan 12 akan dapat 84 bulan. 84 bulan ni ialah 7 tahun. Jadi kita bahagikan dua ni, kita dapatlah bayaran bulanan sewa beli kenderaan kita adalah sebanyak RM713.04. Okey, selesai kira bayaran bulanan. Tapi sebenarnya kena kira lagi satu pula. Berapa bayaran prinsipal kita, berapa bayaran faedah kita. Okey, saya tunjuk macam mana nak kira. Bayaran prinsipal yang ni. Ni prinsipal. Ambil jumlah 49,500 ni, jumlah prinsipal ni, ni kan, sama kan? Okey. Bahagi dengan 84 bulan, 7 tahun. Bahagi dengan 84 bulan akan dapat RM589.25. Lepas tu kita nak kira jumlah faedah. Ni kan jumlah faedah ni kan? Tengok ni jumlah faedah. Ni jumlah faedah. Jadi kita ambil yang ni sebab yang ni ialah jumlah faedah.
Jadi jumlah faedah 10,395 sama bahagi dengan 84 bulan, dapatlah RM123.75. Bila kita tambah ni mesti sama. Ni dengan ni mesti sama. Sama baru betul. Selesai kira untuk kenderaan. Sekarang kita nak tengok 10.9 pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Okey, buatlah kepala sikit sini. Perniagaan and cleaning services memastikan sumber fizikal dan teknologi diuruskan dengan baik dan sistematik seperti berikut. Baik, ini semua sebenarnya saya rujuk buku teks. Awak boleh rujuk buku teks. Kita dah belajar dah ni. Masa ni saya ingat lagi kita belajar PDPR juga kan. Boleh rujuk buku teks. Okey, sumber fizikal nombor 1, apa yang kita ada sumber fizikal kita, ada bangunan dan kemudahan. Bangunannya apa? Premis perniagaan kita kan. Okey, lepas tu kita ada juga peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Kita ada komputer, pencetak, kalkulator, telefon, pendaftar tunai. Dan juga kita ada satu lagi sumber fizikal kita ada kenderaan. Jadi macam mana nak mengurusnya? Ambil insurans. Untuk sumber fizikal ni kita ambil insurans dan juga kita buatlah penyelenggaraan. Semua ada ni dalam buku teks macam mana nak prosedur mengurus sumber fizikal. Jadi saya buat sini, saya ambil insurans kemalangan, insurans kebakaran. Lepas tu barang-barang macam peralatan teknologi maklumat, kenderaan, dan komunikasi ni dan kenderaan. Ni tertinggal ni dan kenderaan. Jadi kat sini sepatutnya ada satu lagi dah ni. Dan komunikasi serta kenderaan. Ni semua perlu diselenggara. Okey, selain daripada sumber fizikal, kita kena buat juga sumber teknologi. Jadi apa yang kita ada, sumber teknologi kita ada harga intelek. Logo yang kita buat kat muka depan tu, yang orang buat kat muka depan tu kan. Jadi logo ni kita daftarlah dekat My IPO kan. Lepas tu kita ada kemahiran dan pengalaman. Sumber teknologi kita ada reka bentuk laman web, ND Cleaning Services. Jadi logo ni kita patentkan. Logo ni kita patentkan. Yang tu saya katakan, pergi ke My IPO, My IPO. Nanti adalah bayaran dia berapa. Okey, kita dah sampai penghujung bab pengurusan kos ni. Okey, kos operasi. Okey, 10.10 senarai perbelanjaan aset, kos overhead dan kos-kos lain. Yang ni kita dah main copy paste je sebenarnya. Tak susah. Tak susah, tapi kena buat dengan sabar dan teliti. Okey. Yang ini yang hari tu yang ni nanti saya akan bagi dia punya kotak-kotak ni jadi awak tinggal kotak-kotaknya kosong lah. Sebab yang ni saya belum pernah bagi, yang 10.0 ni. Hari tu kita terberhenti dekat sini sebab saya risau ramai sangat yang tak dapat buat. Sebab dia ada masalah Google Meet tak boleh, Telegram pun tak boleh. Jadi saya buat video, saya dah berhenti dah. Lepas tu saya ulang balik. Jadi kita dah buang masa kat situ banyak. Okey. Awak tengok betul-betul senarai perbelanjaan aset dan overhead dan kos-kos lain. Ini semua kita akan copy paste je tau. Okey, yang mula-mula sekali nanti saya bagi awak tajuk mesin dan peralatan ni ada. Yang ni tak ada. Keperubahan ni saya tulis. Ni, keperubahan ni ada. Tapi yang ni saya tak bagi. Jadi awak kena copy paste sendiri Okey. Mesin dan peralatan ni awak naik dekat atas sampailah awak jumpa bahagian mesin dan peralatan. Pergi naik kat bahagian atas. Mana? Cari mesin dan peralatan. Okey, ni kan. Mesin dan peralatan. Awak pergi sini, copy. Ni sebab ni kat dalam PDF dia jadi macam ni Kalau kat dalam Word dia tak macam ni. Awak ambil sini, copy. Sekejap saya buka dalam Word dulu. Oh, ni Tasha punya. Okey, tak apa, boleh.
Ni kan saya besarkan lagi sekejap. Awak ambil ni kopi. Kan? Kopi. Pergi kat bawah ni, balik semula kat mana kita nak isi tadi ni kan. Ni kan saya kata saya biarkan kosong kan. Saya akan bagi awak kosong ni tau, tak ada ni. Macam ni saya akan bagi awak macam ni. Jadi awak pergi sini, awak paste kat sini Paste ambil yang ujung ni. Bila ambil yang ujung ni, dia akan masuk tulisan saja. Kotak-kotak tadi hilang. Tak masuk sekali. Senang. Ni, okey. Lepas tu, buat numbering. Bulat. Masuk bulat sini. Kan? Lepas tu, pergi lagi balik semula ke atas. Kat mana kita pergi tadi. Ni kan? Sebab apa? Kita nak ambil jumlah harga ni. Copy, paste kat bawah. Okey, ambil ingat yang ujung ni keep text only. Yang ada lambang, ada tulis huruf A tu. Pastikan sama macam ni. Kena enter lah. Dia sama kan? Baru betul. Okey. Jadi perbelanjaan bulanan ni kosong, perbelanjaan tahunan ni kena isi sepatutnya. Okey, yang ni macam mana ni perbelanjaan bulanan ni tak payah sebab ini kita beli sekali je. Bukan kita beli tiap-tiap bulan, kita beli sekali je kan. Lepas tu kita boleh terus guna mesin dan peralatan ni. Takkanlah kita nak beli tiap-tiap bulan mesin rumput. Jadi ni dia terus pergi sinilah. Awak copy lagi sekali. Terus jadi perbelanjaan tahunan. Macam tu selesai. Lepas tu yang ni pun sama ni. Saya bagi awak ni kosong ni, tak ada ni. Ni tak ada semua ni. Ni tak ada. Saya tunjuk lagi sekali ni tak ada. Saya bagi awak kosong ni. Awak pergi ke atas. Ni kan. Pergi ke atas, copy. Lepas tu turun balik. Paste kat sini. Ambil yang ujung ni, ingat. Ambil yang ujung. Okey, oleh sebab dia macam ni, nanti banyak sangat kan. Banyak sangat makan ruang dan tak cantik sebenarnya. Jadi, awak pergi sini. Bila awak copy, dia akan jadi macam ni. Naikkan dia. Pergi, klik kat ujung ni. Lepas tu, backspace. Padam kan. Dia naik. Naik. Macam tu. Naik, tapi bila naik, dia rapat kan. Jarakkan lah. Macam saya buat tu kan. Dia dah naik. Tekan space. Biar ada jarak. Okay. Alright. Satu lagi. Jadi dah kan. Dia tak susah kan. Just copy paste. Cuma kena hati-hati jangan sampai salah. Okey. Keperluan bahan ni. Okey. Ini bukannya perbelanjaan aset kan. Ini ialah perbelanjaan bulanan. Aset ni ialah harta kita. Yang ni bukan harta ni. Kita beli habis pakai habis. Ini ialah belanja. Ini bukan aset. Bahan ni semua bukan aset. Ia ialah belanja. Okey, naik ke atas. Kita nak copy. Tadi yang sebab kita tengah buat yang sebulan kan. Jadi copy yang sebulan. Jangan ambil yang setahun ni. Nanti lepas tu baru ambil yang ni setahun. Turun bawah. Copy sini. Tengok jangan sampai salah Jangan sampai salah tempat awak copy. Okey, adjust balik. Ni ada pula jadi macam ni. Kalau macam ni awak padamlah. Backspace kan. Okey, jadi lepas tu tengok perbelanjaan tahunan. Naik balik ke atas, ambil lagi perbelanjaan tahunan. Yang mana tadi? Terlajak. Ni. Copy. Ada lagi ni. Padam. Alright, siap. Okey, lepas tu kita tengok KWSP caruman majikan. Okey, saya tukar ni Okey, KWSP caruman majikan. Awak tengok sini. Ada KWSP caruman majikan, ada KWSP caruman pekerja, ada perkeso caruman majikan,
ada perkeso caruman pekerja. Jadi tengok dulu, ingat. Okey, kita nak cari KWSP caruman majikan. Naik dekat atas tu sampai awak jumpa ni 9.3.1 jadual imbuhan dan gaji termasuk KWSP dan perkeso. Yang ni naik sampai atas sampai jumpa ni. Dan awak kena ingat yang kita tengah buat ni ialah bahagian operasi. Ni yang kita tengah buat ni, cost overhead semua ni ialah bahagian operasi. Ingat yang kita tengah buat ni, ingat balik kan. Ni nampak kos operasi yang kita buat kat atas. Sebelum ni kita ada buat bahagian pentadbiran. Jadi bila nak kira ni caruman majikan, caruman pekerja, perkeso caruman majikan, perkeso caruman pekerja ni, nak ambil ni jangan silap. Kita dah kira dah. Jangan silap. Okey, contoh macam KWSP caruman majikan. Ambil yang ni, nampak ni. KWSP 13%. Ini bahagian majikan yang atas ada 2 jadual. Awak dah buat 2 jadual. Ambil yang atas. Mana satu bahagian operasi? 3 orang ni. Ni sebab pakai ni, tak apa, saya boleh highlight. Okey. Ni 3 orang ni. Tambah kan. Dia akan jadi 550. Okey. Sebab ni ialah bahagian majikan. Ni dia nak majikan ni. 13% ni ialah majikan yang bayar. Majikan yang bayarkan bagi pihak pekerja. Lepas tu nak isi pula KWSP caruman pekerja. Ni 660 ni dapat daripada mana? Caruman pekerja maksudnya yang pekerja bayar. Inilah. Ni saya macam salah kira je. Makin banyak ni, mungkin saya salah kira ni kan. Nanti awak kira balik Okey. Lepas tu kita nak buat perkeso caruman majikan. Samalah. Ni. 3 ni 1, 2, 3. Okey, sampai 2 ni lah. 3 ni lah tu. Lepas tu perkeso caruman pekerja. Ni ambil bahagian pekerja ni. Ni 1, 2, 3. Okey. Bila awak dah tambahkan, ini ialah, ingat ini ialah sebulan. Jadi tahunannya darabkan dengan 12. Darab 12, darab 12 550 darab 12. Ni tadi saya silap kira kan. Awak kira lah. Lepas tu darab dengan 12 berapa. Ni RM5, RM55 10 sen darab 12. Ni pun darab dengan 12. Jadi senang cakap semua ni kena darab 12. Saya tulis lah. Nanti kan awak lupa. Darab 12. Darab 12. Okey, lepas tu selesai yang tu, buat sewa beli kenderaan. Jadi saya akan kosongkan ni tau. Tapi saya adalah kepala ni biar awak tahu apa yang nak diisi Okey, jadi sewa beli kenderaan, ambil balik dekat atas ni. Ambil bahagian kenderaan ni tadi. Berapa jumlah kenderaan kita? 55,000. Ni jumlah aset masukkan. Van 50,000, motosikal 50,000. Ini ialah aset kita. Nilai kenderaan kita masa kita beli. Harta kita lah. Lepas tu jumlah bayaran bulanan sewa beli kenderaan. Ni. Dapat daripada mana? Yang kita dah kira ni kan. Sebulan bayar berapa? Kita dah kira. Sebulan bayaran bulanan sewa beli kenderaan adalah RM713.4. Kita dah kira ni. Jadi tinggal copy paste kat sini. Lepas tu yang ni darablah dengan 12 jadi sebulan 7 ni dah dapat setahun, darab dengan 12, dapatlah RM8,556.48. Lepas tu sewa premis pula. Kat atas tadi kan. Sewa premis. Ni bukan kat atas. Yang ni sebab dalam soalan ada. Premis ni kita sewa. Jadi deposit sewa saya letaklah 2,000. Ini deposit. Sekali je bayar kan deposit. Bukan tiap-tiap bulan bayar deposit. Tiap-tiap bulan kita bayar
sewa bulanan. Sewanya ialah 1,000 sebulan. Ni awak agak-agak je tau ni. Rekalah sendiri. Darab dengan, untuk setahun, darab dengan 12. Darab dengan 12. Dapatlah 12,000 setahun. Lepas tu, dalam soalan, kena buat premis dan kenderaan ni kita akan ubah suai. Jadi, premis kos ubah suai 35,000. Ni juga kita dah ada buat ni. Dah kat atas-atas tu, kenapa kita buat pinjaman. Antara tujuan kita buat pinjaman, kita nak buat ubah suai premis. Lebih kurang lah saya buat 35,000. Sebab premis masa mula-mula kita sewa, dia akan kosong kan. Bila lepas tu baru ni kita susun atur macam mana kan. Jadi macam ni. Masa mula-mula beli bukannya macam ni kan. Tak ada. Jadi kita kena kita ubah suai. Kosnya sebanyak 35,000. Kenderaan pun sama, kita ubah suai. Sama ada awak buat courier ke, awak buat cleaning ke, kita ubah suai juga kenderaan. Terutamanya yang courier lah. Awak tengok macam JNT tu kan, dia punya van, pos laju ke, dia cat apa semua kan. Itulah contoh macam mana kita ubah suai. Van tu pun kita akan ubah suai. Kita akan buang dia punya kerusi ke apa kan, sesuaikan untuk letak barang. Itu juga merupakan satu promosi kan. Macam iklan bergerak dekat van kita. Jadi anggaran ubah suai 4,000. Ni sekali je jangan pula letak kat bulanan ni. Takkanlah tiap-tiap bulan kita nak ubah suai premis kita, kenderaan kita. Jadi tengok betul-betul dekat kolom mana dia masuk. Lepas tu insurans. Ni juga belanja yang ada insurans. Contohnya insurans kenderaan bermotor dan road tax. Bayar road tax 950. Van dengan motor tu lah. Lebih kurang RM950. Lepas tu insurans kebakaran. Ni semula road tax ni termasuk insurans Lepas tu bangunan-bangunan lain tu juga kita ambil insurans kebakaran sebanyak 250. Kan tadi kita dah buat sumber fizikal. Macam mana nak mengurus. Kan kita ambil insurans kebakaran kat sini. Jadi kena bayar lah. Berapa? Kena bayar. Mana tadi? Okey, 35,000. Ni ubah suai. Jadi insurans ni kita akan bayar setahun sekali kan. RM950. RM950. Insurans kebakaran RM250. Lepas tu penyelenggaraan. Kat atas tadi kan yang saya tunjuk ni pun kita ada buat penyelenggaraan ni. Jadi penyelenggaraan kita anggarkan 1,200 setahun. Lepas tu tadi kan ada juga tadi sumber, ingat balik ni ada buat tadi saya kata kita patternkan logo kan. Jadi bila kita patternkan logo ni kena bayar dekat MyIPO. Saya cek kena bayar RM370 sekali je lah. Lifetime lah bila mendaftar tu kan. Tak ada bayaran bulanan, tak ada bayaran tahunan. Sekali je RM370. Jadi kena masukkan. Ini juga sebagai belanja. Lepas tu ada belanja utility. Belanja utility ni belanja bil-bil tu lah. Bil air lah, bil api lah, apa semua. Bilnya dianggarkan sebanyak 500 sebulan. Jadi setahun 500 darab dengan 12, RM6,000. Lepas tu ada juga kos-kos lain. Kos-kos lain ni kalau dalam real life situation biasa dia panggil PT cash lah. Memang ada disimpan duit. Kerani berapa untuk apa? Beli-beli barang yang lain tu lah. Contohnya macam kan ada pantry tadi tu. Tempat orang-orang makan maksudnya tu kan. Nak beli Milo, nak beli gula, beli barang-barang runcit. Kos-kos lain ni lah barang-barang runcit. Jadi dianggarkan setahun sebanyak 2,000 sahaja. Jadi sebulan tak banyak lah. Okey, jadi lepas tu awak tambahkan semua sekali ni. Tambahkan perbelanjaan aset, perbelanjaan bulanan, perbelanjaan tahunan. Jumlahkan ni kat sini. Jumlahkan. Okey. Ingat kan macam mana saya kata, macam mana nak jumlahkan? Cara paling senang, kita copy semua sekali. Lepas tu paste dekat Excel. Lepas tu auto sum. Lepas tu copy balik ke sini jumlahnya. Selesai. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi
pelajar buat, siapkan. Jangan tangguh-tangguh lagi. Dah banyak kali saya cakap kita dah tertinggal sebab kerja khusus tu hari tu dah sampai jauh. Saya tengok ramai lagi yang tak bergerak. Saya ulang balik. Dah jadi jauh perjalanan kita ni. Kita dah tertinggal, dah tak boleh leka-leka lagi. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap pelajar terus istiqamah buat kerja khusus kita. Semoga Allah pemudahkan urusan kita, kerja kita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.